Bagi setiap orang, ada beberapa detik yang mencorak hidup mereka selamanya. Bagi kebanyakan orang, salah satu detik itu sudah tentunya adalah apabila mereka mendirikan rumah tangga. Menamatkan zaman bujang dan membuka lembaran baru dalam hidup adalah detik yang mengubah hidup sesiapa sahaja. Bagi sesetengah orang, ia diimpikan sejak kecil lagi. Ia disusun atur dengan amat baik dan dirancang dengan amat teliti. Selepas perancangan dilakukan selama berbulan atau malah bertahun lamanya, apabila hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba, ianya amat indah. Hari itu bukan saja hari yang meraihkan ikatan antara dua individu yang mahu menghabiskan hidup mereka dengan satu sama lain. Ia juga hari yang mengukuhkan silaturahim antara semua pihak yang terlibat. Ahli keluarga mempelai, sahabat handai dan semua tetamu yang diundang mengambil peluang ini untuk berkenalan dengan satu sama lain atau untuk berjumpa kembali selepas sekian lama tidak bertanya khabar. Ramai individu hadir. Mereka semua bersalaman, berpelukan dan berkucukan dan duduk bersama untuk menjamu selera sambil bertanyakan berita terbaru dalam hidup masing-masing. Tetapi itu dulu. Peperangan menentang musuh yang tidak kelihatan ini masih belum berakhir. Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru kepada semua masyarakat agar tidak leka dan kekal mematuhi PKP. Kita semua tahu, dunia sekarang bukan lagi tempat yang sama. COVID-19 telah memaksa kerajaan menguatkuasakan PKP dan memaksa kita mengamalkan berbagai normal baru dalam hidup. Pada 2018, lebih 25,000 pasangan melangsungkan perkahwinan di Malaysia. Tahun ini, tiada siapa yang tahu berapa ramai pasangan yang sudah merancang untuk berbuat demikian dan mereka kini terpaksa menangguhkan hari istimewa mereka. Dan sudah tentu, COVID-19 dan pelaksanaan PKP juga teruk menjejaskan industri perkahwinan. Jika kita semua perlu mengubah amalan kita dan perlu mengamalkan penjarakan sosial, memakai topeng muka dan mengelakkan berdekatan dengan satu sama lain, keperluan untuk mengamalkan semua tabiat ini sudah tentu amat sukar apabila mahu melangsungkan perkahwinan. Bagi mereka yang bergantung rezeki kepada industri ini, sudah tentunya tempoh PKP, khasnya sewaktu mula-mula dilaksanakan dulu, amat mencabar. Memang kita efek jugalah disebabkan COVID-19 ni. Siapa yang tak efek kan? Semua, kebanyakan industri efek. But saya selaku videographer dalam industri perkahwinan ni memang agak terasa lah sebab kita banyak terpaksa ada customer yang kena cancel, kena postpone majlis disebabkan kita tak boleh buat mass gathering. Kita tak boleh berkumpul dan banyak juga SOP yang perlu di-apply kalau kita nak teruskan juga dalam bidang perkahwinan ni. Jadi pada pendapat saya memang efek lah kami daripada industri perkahwinan ni, bukan dari segi fotografi, videografi saja, fotografi, catering dan semualah. Farina yang sebelum ini berupaya menjana pendapatan lebih RM10,000 sebulan, kini menyaksikan pendapatannya menyusut kira-kira 70%. Pada saya, kita perlu berfikiran positif lah. Sebab kita tak tahu COVID ni sampai bila, tapi kita seluruh rakyat Malaysia harapkan benda ni cepat-cepat settle lah kan, of course. Tapi macam mana kita nak teruskan kehidupan ni, kita perlu berfikiran positif dan juga amalkan SOP yang telah ditetapkan. Hand sanitizer, ada penjarakan sosial, semualah kena apply. Nak tak nak kita kena ikut. Tetapi persekitaran yang lebih sukar memaksa inovasi bercambah. Di sini hari ini, sekumpulan syarikat daripada industri perkahwinan sudah pun memikirkan dan membentuk SOP normal baru bagi majlis perkahwinan. Sebagai persediaan, jika kerajaan mula membenarkan aktiviti ini diteruskan tidak lama lagi. Syarikat 712 Studios
Kali Studio, LVP Empire dan The Venue Shah Alam kini bekerjasama untuk merangka SOP normal baru majlis perkahwinan dengan harapan ia dapat dipraktikkan dalam era normal baru. Setiap aspek diambil kira, daripada jumlah tetamu yang hadir, aturan pergerakan mereka masuk dan keluar, susunan kedudukan, malah adat biasa perkahwinan Melayu seperti merenjis turut disesuaikan dengan SOP normal baru. Semuanya bermula dari luar lagi, dari saat tetamu tiba di majlis. Untuk semua tetamu, kita memang ada setiap section lah daripada awal untuk pendaftaran oleh semua tetamu, dan tetamu akan diberikan tempat di dalam dewan, dan penjarakan sosial memang setiap tetamu tu memang akan dijarakkan lah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh government. Malah, kedudukan pasangan pengantin dengan ahli keluarga sendiri juga tidak terkecuali. Untuk tuan rumah pula, dia akan berada bersama pengantin di atas pelamin. Jadi tidak akan ada sesi berborak di antara mereka semua, di antara tuan rumah ataupun tetamu. Jadi ini memudahkan lagi proses untuk semua tetamu, lebih kepada macam drive-thru. Maksudnya dia hadir ke majlis ini, berjumpa tuan rumah untuk sesi bergambar dan mengambil juadah yang telah disediakan oleh tuan rumah. Dan sudah tentu setiap tetamu yang tiba diberikan cecair pembersih tangan sebelum masuk ke dalam dan dirakamkan suhu serta butiran peribadi mereka. Teknologi dimanfaatkan untuk langkah ini bagi mengehadkan sentuhan fizikal. Kita ada sediakan satu kemudahan, iaitu satu mesin yang akan cekkan suhu dan akan capturekan muka semua tetamu yang hadir. Jadi lebih mudah untuk event space dan tuan rumah untuk mengetahui siapakah tetamu yang telah hadir pada setiap majlis. Jadi ini akan lebih orang kata akan dapat tahulah siapa yang hadir dan siapa yang telah berkunjung ke The Venue Shah Alam untuk majlis tersebut. Jadi untuk kemudahan mesin ni, kita memang telah menetapkan kos di dalam pakej yang telah disediakan oleh The Venue Shah Alam. Dan era normal baru ini juga bermakna kita perlu ucapkan selamat tinggal buat sementara kepada satu tradisi utama majlis perkahwinan. Sebelum ini, majlis perkahwinan sinonim dengan adat bersantap, di mana para tetamu bukan saja menikmati juadah yang disajikan tuan rumah, malah menggunakan kesempatan ini untuk beramah mesra dengan tetamu lain atau ahli keluarga yang sudah lama mereka tak berjumpa. Tetapi tidak lagi. Kita memang tidak ada langsung upacara makan di dalam dewan. Semua tetamu akan diberikan makanan yang telah dibungkus yang akan dibawa pulang oleh semua tetamu yang hadir. Jadi untuk tuan rumah ataupun tetamu tidak perlu risaulah kerana semua penyediaan telah disusun rapi dan dijaga oleh tim The Venue Shah Alam dari mula majlis sehinggalah akhir majlis. Semua SOP baru ini sememangnya agak kekok untuk kita laksanakan pada mulanya. Tetapi bagi orang ramai, inilah yang perlu dilakukan untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini dan memastikan ia tidak akan kembali. Manakala bagi mereka yang bekerja di dalam industri ini, inilah yang perlu mereka lakukan untuk memastikan periuk nasi mereka terjaga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini termasuk Safwan Yusof yang menjadikan profesion juru acara perkahwinan sebagai kerjaya. Tempoh PKP amat memberi kesan kepada Safwan yang menjadikan majlis perkahwinan sebagai sumber menjana pendapatan. Saya memang seorang MC, especially MC dalam majlis kahwin lah. Dan bila PKP ni berlangsung memang tak dinafikan, saya memang sangat-sangat terkesan. Apatah lagi kalau ikutkanlah job saya ni memang ada sampai tahun depan. Jadi bila SOP baru yang kita nak perkenalkan nanti ni, saya nampak dia satu memberi kesan yang sangat baik. Bila dia menjadi petanda untuk industri perkahwinan ni dah boleh beroperasi. Malah, selepas majlis perkahwinan mula mengamalkan SOP baru, tugas juru acara menjadi lebih penting. Juru acara lah yang memainkan peranan penting untuk mengawal majlis dan sentiasa mengingatkan tetamu untuk tidak leka
dan terus mematuhi SOP sepanjang mereka berada di majlis. Masuk bagi tablet merah dan terus mengambil. Kadang-kadang manusia memerlukan peringatan berkali-kali untuk mengamalkan tabiat baru yang tidak biasa mereka amalkan. Apatah lagi dalam suasana sibuk yang mungkin membuatkan mereka leka dan secara tidak sengaja berbalik kepada amalan lama. Bagi Safwan, tanggungjawab yang dipikul juru acara majlis mungkin menjadi faktor utama yang membezakan sama ada pelaksanaan SOP majlis perkahwinan baru di seluruh negara berjaya atau tidak. Memang tak dinafikan lagi MC ialah sangat-sangat penting apabila SOP baru ni diperkenalkan. Sebab apa? Sebab ni dah jadi satu new norm ataupun satu normal yang baru. Jadi proses daripada nak datang sebelum masuk ke dalam dewan tu semasa majlis berlangsung dan sampailah tetamu nak balik dari segi flow tu, MC yang paling penting dan MC akan ulang SOP tu. MC memang sangat-sangat penting untuk bagi tahu, keep reminding people ataupun tetamu guest yang datang tu untuk supaya educate lah mereka kepada okey tak apa, dah biasa dah. Dulu aku pernah datang majlis ni, MC pernah cakap macam ni, aku dah biasa dah. Sememangnya seperti semua aspek kehidupan kita yang lain, untuk mengubah skala tabiat dan kebiasaan kita apabila menghadiri majlis perkahwinan atau apa-apa saja majlis, sukar dan kekok pada mulanya. Inilah yang perlu kita lakukan untuk memainkan peranan kita bagi memastikan pandemik ini tidak kembali menular di Malaysia dan negara kita kekal selamat untuk semua. Tetapi bagi mereka yang menjadikan industri perkahwinan sebagai punca pendapatan, tanggungjawab dan cabaran untuk mereka lebih besar. Mereka lah yang berada di barisan hadapan untuk mengelakkan sebarang penularan berlaku di majlis-majlis begini. Dan mereka lah yang berdepan dengan semua kesusahan dan cabaran untuk menjayakan SOP normal baru ini. Dan bukan sahaja cabaran yang perlu dihadapi, golongan ini juga perlu membiasakan diri untuk berkarya dalam had dan limitasi SOP baru. Ini khasnya memberi kesan kepada juru gambar dan juru video yang perlu memastikan di sebalik semua had yang dihadapi, mereka perlu terus mengekalkan kualiti kerja mereka untuk memuaskan pelanggan sekaligus menjaga periuk nasib mereka. Apa cabaran untuk mereka berkarya dalam era normal baru? Cerita normal baru kembali selepas ini. Ianya hari yang paling gembira bagi semua orang. Hari mereka mendirikan rumah tangga. Bermula saat ini, hidup mereka berubah selama-lamanya. Ia bagai membuka satu lembaran baru dalam hidup. Satu detik yang amat dinanti-nantikan seumur hidup. Jadi tidak hairanlah jika detik ini dirancang selama berbulan atau bertahun lamanya. Segala aspek dirancang dan disusun atur untuk cuba memastikan semuanya sempurna. Dan hari istimewa itu bukan saja dinanti-nantikan oleh pasangan mempelai, tetapi oleh semua ahli keluarga dan sahabat handai mereka. Pada hari inilah, mereka mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan tetamu lain yang diundang atau berjumpa dengan ahli keluarga yang sudah lama tidak bertanya khabar. Tetapi, tiada apa yang kebal daripada impak COVID-19. Selepas penularan wabak itu dan pelaksanaan PKP, aktiviti membabitkan orang ramai seperti majlis perkahwinan menjadi antara aktiviti terawal yang dilarang dan mungkin antara yang terakhir untuk dibenarkan semula. Pada 2018, lebih 25,000 pasangan melangsungkan perkahwinan di negara ini. Tahun ini, belum dapat dipastikan berapa ramai pasangan yang sudah merancang hari istimewa mereka, tetapi kini terpaksa menangguhkannya.
masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Tetapi dalam situasi yang kita tidak boleh kawal, kita ada dua pilihan. Sama ada kita mahu bersedih dan berputus asa, atau kita mahu menjadi inovatif dan cuba menyesuaikan diri dengan normal baru ini. Di The Venue Shah Alam, sekumpulan syarikat industri perkahwinan memilih untuk mengambil option kedua. Kita perlu berfikiran positif lah. Sebab kita tak tahu COVID ni sampai bila, tapi kita seluruh rakyat Malaysia harapkan benda ni cepat-cepat settle lah kan, of course. Tapi macam mana kita nak teruskan kehidupan ni, kita perlu berfikiran positif dan juga amalkan SOP yang telah ditetapkan. Sudah tentu penguatkuasaan PKP dan larangan menjalankan majlis perkahwinan teruk menjejaskan mereka sejak 3 bulan lepas. Kini, mereka membuat keputusan untuk mengubah segala norma dan kebiasaan dan merangka SOP normal baru bagi majlis perkahwinan dengan harapan aktiviti ini kembali dibenarkan oleh kerajaan tidak lama lagi. Dan hari ini mereka melakukan raptai atau mock run SOP normal baru ini sebagai persediaan. SOP ini dirangka dengan mengambil kira semua aspek daripada tata cara majlis, ke aliran pergerakan tetamu, kepada taburan tempat duduk dan banyak lagi. Untuk semua tetamu, kita memang ada setiap section lah daripada awal untuk pendaftaran oleh semua tetamu, dan tetamu akan diberikan tempat di dalam dewan, dan penjarakan sosial memang setiap tetamu tu memang akan dijarakkan lah. Tuan rumah pula dia akan berada bersama pengantin di atas pelamin, jadi tidak akan ada sesi berborak di antara mereka semua, di antara tuan rumah ataupun tetamu. Tiada sentuhan langsung, tiada bersalaman. Dia macam konsep macam drive-thru lah. Orang masuk, cek suhu, tengok dan sebagainya lah. Maksudnya kalau dari segi yang berisiko, kan, orang tua, budak-budak, so memang tak dibenarkan masuk. Dan tadi langsung unsur bersalaman, sentuhan dan sebagainya. Ambil makanan-makanan pun bungkus. Memang kita tak bagi makan dekat dalam dewan tu. Tetapi sudah tentu cabaran dijangkakan apabila SOP baru majlis perkahwinan ini mula dilaksanakan dalam kehidupan sebenar kelak. Kita semua sudah biasa bersalaman dan berpelukan dengan orang lain apabila menghadiri majlis perkahwinan, bergaul secara bebas dan duduk menjamu selera rapat dengan satu sama lain. Justru cabaran bagi mereka yang bekerja di dalam industri ini untuk mengingatkan tetamu berkali-kali untuk mematuhi semua SOP baru ini amat besar. MC memang sangat-sangat penting untuk bagi tahu, keep reminding people ataupun tetamu guest yang datang tu untuk supaya educate lah mereka kepada tak apa, dah biasa dah. Dulu aku pernah datang majlis ni, MC pernah cakap macam ni, aku dah biasa dah. Itu pentingnya MC. Di dalam era COVID-19, frontliners datang dalam pelbagai bentuk. Bagi industri perkahwinan atau penganjuran majlis, individu seperti Safwan dan Farlisa Yakfar merupakan frontliners yang bertanggungjawab memastikan jangkitan wabak COVID-19 tidak disebarkan, seperti yang pernah berlaku di satu majlis perkahwinan di Selangor sebelum ini. Untuk bahagian tuan rumah pula, kita perlu kerjasama daripada semua tetamu dan daripada segi pelanggan, perlu mengambil kira semua tetamu yang hadir dan memberi orang kata mereka pendedahan berkenaan dengan SOP yang telah ditetapkan, yang telah dicadangkan, supaya sedikit sebanyak benda ini dapat membantu kami sebagai perunding perkahwinan untuk melancarkan majlis yang telah disuai mengikut norma baru yang telah ditetapkan. Tapi bukan itu saja cabaran yang dihadapi oleh pemain industri perkahwinan di dalam era norma baru. Selain memastikan semua tetamu yang hadir patuh dengan SOP yang disediakan setiap masa, had dan limitasi normal baru juga mungkin memberikan kesan kepada hasil kerja mereka. Sedikit sebanyak memang ada perubahan lah, sebab sebelum ni kita dengan customer macam tak ada gap.
kita tak ada gap, kita boleh beramah mesra dengan diorang, boleh duduk dekat-dekat kan, kita macam dah friendly macam tu. Tapi disebabkan zaman-zaman COVID ni kita kena ada social distancing. Bagi juru gambar dan juru video perkahwinan khasnya, kelangsungan rezeki mereka bergantung kepada hasil kualiti kerja mereka di majlis-majlis sebegini. Jika hasil kerjanya kurang memuaskan, kabarnya mudah tersebar. Dan ini boleh menjejaskan periuk nasib mereka. Inilah cabaran mereka apabila majlis perkahwinan diadakan dengan begitu banyak had dan limitasi dalam era normal baru. Tetapi mereka cekal untuk memastikan ini tidak menjadi alasan yang menghalang mereka daripada menjaga punca pendapatan. Bila pengantin kena pakai, contoh macam kena pakai topeng muka, ya kita tak nampak orang tu senyum. Tapi sebenarnya fotografer ni dia banyak idea untuk lebih kreatif untuk menjadikan mood tu naik kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah sangat untuk pakai topeng muka ke apa. Mungkin dia orang boleh bawa props untuk menaikkan mood pada majlis resepsi tu. Malah kadang-kadang sesuatu perkara itu datang dengan hikmah yang tersembunyi. Walaupun SOP normal baru ini mencabar untuk dilaksanakan pada mulanya, mereka menyedari ianya secara tidak sengaja memudahkan penganjuran majlis perkahwinan. Bila SOP baru ni kita laksanakan, apa yang saya nampak ialah flow ataupun dari segi tentatif dah lebih jadi ringkas. Sebab apa yang perlu kita utamakan itu saja. Contohnya nak bagi tetamu makan, kan, nak jumpa raikan pengantin, okey, dan dapat bergambar dengan pasangan Raja Sari dan tuan rumah lah. Jadi memang saya nampak itu satu petanda yang sangat bagus bila SOP ni dapat dilaksanakan. Apa yang saya nampak bila di-applykan SOP ni, perjalanan majlis tu nampak lebih lancar. Jadi maksudnya lebih teratur, kita one by one pengunjung datang, greet pada pengantin dan ambil satu kali fotografi dan turun dan gilir, yang lain akan naik, maknanya nampak lebih teratur lah. Majlis ini dapat dijalankan dengan lebih lancar lagi, di mana aturan-aturan tu meliputi dari pihak pengantin, daripada pihak tetamu dan malah juga pengendali majlis. Kemudian dari segi keselamatan, kebersihan ketika majlis dijalankan dapat dikawal dengan lebih baiklah. Walaupun SOP baru yang diuji di dalam raptai ini tidak sempurna, mereka menggunakan baki masa yang ada untuk menambah baik segala aspek yang boleh. Tetapi mereka tidak boleh melakukannya dengan sendiri. Walaupun mereka ini telah mengambil inisiatif untuk merangka asas SOP baru ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dikumpul selepas bertahun berkecimpung di dalam industri, mereka masih memerlukan panduan daripada kerajaan dan pihak berkuasa. Sebagai perancang perkahwinan dan sebagai tempat yang menyediakan dewan, kami memang amat memerlukan SOP yang paling sesuai untuk diketengahkan kepada semua pihak, terutamanya pelanggan. Kerana sekiranya SOP ini dibenarkan oleh kerajaan, memang kita telah pantau dan nilai, sebab sebelum majlis dan semasa majlis dan selepas majlis kita perlu sanitize balik di ruangan dewan. Kita perlu sediakan hand sanitizer kepada semua kru, kepada semua tetamu yang hadir. Jadi untuk sama-sama mengurangkan bagi saya macam daripada segi tiada langsung kontak. Tetapi sedikit sebanyak mereka sudah bersedia. Dan kini hanya menanti lampu hijau daripada kerajaan untuk kembali menghidupkan industri ini yang menjadi punca pencarian mereka. Dan selain kerjasama daripada orang ramai yang bakal menjadi tetamu majlis, mereka mengharapkan satu lagi perkara daripada kita semua. Untuk tuan rumah ataupun tetamu tidak perlu risaulah, kerana semua penyediaan telah disusun rapi dan dijaga dari mula majlis sehinggalah akhir majlis. Jadi untuk SOP ni kita nampak lebih sesuai untuk diguna pakai oleh semua perancang perkahwinan ataupun ruang, dewan ataupun hotel yang ingin memberikan kemudahan yang ekstra kepada semua pelanggan yang telah menempah di event space terbabit. Kerana selain kebenaran kerajaan,
mereka juga perlukan keyakinan orang ramai. Ini kunci kepada kejayaan industri ini dan punca pendapatan mereka selepas 3 bulan terkesan teruk dengan impak COVID-19 dan PKP. Inilah yang menjadi harapan mereka. Saya rasa sekarang ni bila kita dah berada dalam norma baru, kita dah applykan SOP yang ditetapkan, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita pakai mask, kita hand sanitize, kita ada penjarakan sosial. Bila semua tu kita apply, tak ada masalah. Sememangnya normal baru ini mencabar buat semua. Kita semua perlu berusaha untuk meneruskan hidup dan menjaga punca pendapatan dengan sebaik-baiknya. Tiada siapa yang menjanjikan tempoh ini tidak akan mencabar dan mengambil masa. Tapi jika kita semua memainkan peranan masing-masing, insya-Allah keadaan akan kembali normal. Mungkin lebih awal daripada kita jangka. Dan walaupun mereka yang bekerja di dalam industri perkahwinan terasa impak situasi ini sekarang, satu lagi golongan yang merasainya dengan lebih mendalam lagi, iaitu bakal pengantin yang sebelum ini sudah merancang hari istimewa mereka tahun ini. Jadi merekalah yang paling layak untuk menggambarkan situasi sekarang. Dan salah seorang daripadanya adalah wartawan kami sendiri, Hilmi Malik. Hilmi sebelum ini merancang untuk melangsungkan majlis perkahwinannya minggu lalu. Jadi amat sesuailah sekiranya episod cerita normal baru kali ini ditamatkan dengan kata-kata Hilmi. Pasti ada yang bersedih mengenangkan majlis perkahwinan mereka yang telah sekian lama dirancang, kini terpaksa ditangguhkan. Namun begitu juga dengan saya yang berdepan situasi sama dengan anda semua. Namun apa yang kita harapkan agar rantai COVID-19 ini berjaya diputuskan agar kita dapat kembali menjalani kehidupan kita seperti biasa, khususnya bagi kita semua yang bakal mendirikan rumah tangga. Laporan Hilmi Malik untuk Astro Awani. Apa boleh buat? Sabar je lah.